Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke YouTube channel Pembina UIA Kuantan. Dan hari ini dalam edisi pertama Humanity Still Exists Anjuran Berbakti, saya akan berkongsi sebuah tajuk berkenaan kehidupan masyarakat yang diambil inspirasi daripada sebuah artikel yang ditulis di Traversing Tradition. Boleh baca ke bawah nanti. Jadi saya akan sebut beberapa poin lah dalam artikel ni yang saya rasa berbaloi untuk dikongsikan. Sebenarnya artikel tu as a whole is bagus lah, so baca nanti. Artikel ni bertajuk The Death of a Community and the Rise of Individualism, dan dia menceritakan tentang bagaimana kehidupan masyarakat itu boleh musnah ataupun mati dalam zaman yang serba moden dengan teknologi dan sebagainya. Bagaimana perkara itu boleh berlaku? Yang pertamanya, dari segi kemodenan dan teknologi, perkara ini memudahkan masyarakat itu berpecah belah ataupun hidup secara individu adalah disebabkan oleh tak perlunya ada keterikatan ataupun kebergantungan kepada orang sekeliling untuk hidup. Contohnya budaya di Jepun, hikikomori, di mana orang tinggal mengunci diri dalam rumah. Perkara itu kalau zaman dulu mustahil, sebab orang kalau nak makan, benda paling basic dalam kehidupan makan, perlu keluar untuk cari makanan, untuk beli makanan ataupun untuk bekerja untuk dapatkan duit beli makanan. Tapi sekarang ni orang boleh bekerja di rumah, ataupun kalau dia memang ada simpanan, dia tak perlu keluar rumah, tak perlu bekerja pun kat rumah, dia boleh order makanan dan dia boleh hidup. Sebelum saya pergi ke faktor dia, saya lupa untuk sebut salah satu istilah yang digunakan oleh penulis, iaitu social atomization, yang merujuk kepada atomisasi. Atom ni kan dia macam benda paling kecil dalam sebuah jirim kan. Jadi digunakan istilah social atomization itu menunjukkan bahawa zaman kini masyarakat itulah dikecil-kecilkan ke sekecil-kecil level. Daripada komuniti keluarga itu sekarang ni hanya dilihat sebagai sebuah individu-individu yang sorang-sorang lah. Okay. Seterusnya, punca yang kedua adalah transportation. Kemudahan ini termasuk dengan kemajuan teknologi, kemudian juga lah transportation memudahkan orang untuk berhijrah ke sana sini, dan ini menyebabkan dia tak ada sense of belonging ataupun keterikatan dengan asal usul dia. Contohnya, kalau saya ni orang Selangor, saya lahir kat Selangor, tapi saya pindah ke Kuantan contohnya, dalam masa sama saya belum tahu lagi pasal sejarah-sejarah Selangor, siapakah tokoh-tokoh kat sini, siapakah orang-orang yang pernah berjuang kat sini. Jadi ia menyebabkan saya ni kurang rasa macam saya ni orang Selangor walaupun saya lahir kat situ. Tambahan lagi dengan globalisasi, kalau orang yang tak ada jati diri yang kukuh, dia mudah untuk menyerap sahaja apa yang datang dari luar. Contohnya kalau zaman sekarang ni, budaya Korea lah yang paling menjadi ikutan ya. Disebut juga pasal falsafah pemikiran yang menjadi punca, iaitu pemikiran liberalism yang akhirnya menghasilkan ataupun menjerumus kepada pemikiran individualistik, lahirlah individualism. Sebab dalam pemikiran liberalism dia meletakkan individual autonomi ataupun autonomi individu dan juga kesamarataan antara individu sebagai neraca ataupun sebagai benda yang menjadi kepentingan. Kalau pemikiran individualism ni pula, dia meletakkan diri dia sendiri, meletakkan individu di tengah-tengah segala keputusan yang dilakukan, bukan sekadar dalam segala benda lah. Dan selagi mana perkara itu tidak mencederakan orang lain, tak membawa mudarat, selagi itu mana perkara itu boleh. Beza pula dengan agama Islam. Dalam agama Islam banyak hadis-hadis Nabi yang menyebutkan yang dia punya essence dia adalah untuk kita ni hidup sebagai sebuah masyarakat, bukan sebagai sebuah individu, sebagai seorang individu. Ada hadis berkenaan dengan memuliakan jiran, ada hadis berkenaan mengambil berat tentang urusan orang Muslim, ada hadis tentang bersedekah, hadis tentang macam-macam lah hadis yang nak kata Islam ini sangat mementingkan untuk kita hidup sebagai sebuah masyarakat. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlulah participate dalam komuniti, especially orang-orang yang memahami dakwah kan. Maksudnya kita nak masuk syurga bukan nak sorang-sorang, kita nak juga ajak orang lain, kita nak berbuat baik,
kita bukan nak kumpul pahala yang individu. Contohnya kita nak solat banyak-banyak, kita nak puasa banyak-banyak, kita nak bangun malam baca Quran semua tu, tapi kita nak juga do something for the community. Kita nak berdakwah kepada masyarakat, kita nak bagi tahu apa yang salah, kita nak mencegah kemungkaran, kita nak amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu adalah salah satu contoh dakwah, dan dakwah itu adalah satu bukti bahawa Islam itu bukan untuk diamalkan, bukan agama yang individualistik lah, senang dalam bulan puasa ni. Perbanyakkan sedekah. Selain daripada amalan-amalan untuk diri kita, kita participate juga dalam aktiviti masyarakat, masak buah lambuk ke apa ke. Itulah, itu sahaja perkongsian untuk kehidupan bermasyarakat. Sama-samalah kita mengambil iktibar, terutamanya diri saya sendiri. Nantikan episod seterusnya di YouTube channel Pembina UI Kuantan dalam siri Humanity Still Exist untuk topik-topik yang lebih menarik dengan speaker-speaker yang lebih mantap. Baiklah, itu sahaja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.